حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. So, Part 3 Part 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qad sammahu sirrah. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, "Lau ba'asallahu al-mauta lama wassau al-ahya'i illa bil amal bima fil ihya." Masya-Allah. Jikalau dibangkitkan segala orang yang mati, ya nascaya tiada mereka berpesan akan segala orang yang hidup melainkan dengan mengamalkan apa yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tunjukkan kitab ini telah dikaji oleh para ilmuwan Islam, ulama-ulama muktabar, bahawa ia selaras dengan kehendak Al-Quran, ya, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi kata Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus rahimahullah ta'ala, Kitabul Ihya Ulumuddin fihi jami'ul asrar, wa Kitabul Bidayah Bidayatul Hidayah fihi at-taqwa, wa Kitabul Arba'in fil Usuluddin fihi siratul mustaqim, wa Kitabul Minhajul Abidin fihi tariq ila Allah, wa Kitabul Khulasah fil Fiqhi fihi an-nur. Dan lagi kata Sayyid Abdullah, kitab Ihya Ulumuddin terhimpun di dalamnya sekalian rahsia ilmu syariat dan ilmu tariqah. Dan kitab Bidayatul Hidayah terhimpun dalamnya segala ketakwaan. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin terhimpun dalamnya kenyataan jalan yang sebenar-benarnya. Dan kitab Minhajul Abidin terhimpun dalamnya jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan kitab Al-Khulasah fil Fiqhi terhimpun dalamnya ilmu dan amal yang menerangi akan hati. Dan sekalian perkataan Maulana Sayyid Muhammad Al-Idrus, Sayyid Abdullah Al-Idrus ta'ala, amba nakal daripada kitab yang bernama Ta'riful Ihya bil Fadail Ihya, karangan bagi Al-Arif Billah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Abdul Qadir Al-Idrus rahimallahu ta'ala. Dan lagi di sana ada beberapa perkataan Maulana Sayyid Abdullah Al-Idrus rahimallahu ta'ala dan lainnya yang menyatakan kelebihan segala kitab Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala. Dan yang aku sebutkan di dalam kitab ini memadalah bagi yang mempunyai akal, ya, kalau orang berakal juga itu. Banyak ulama-ulama besar, wali-wali besar yang memberikan pengakuan, dan orang yang mempunyai iman yang kamil, yang mahu melepaskan dirinya daripada terperdaya. Dan demikian lagi menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan beberapa macam orang yang terpedaya di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin ni. Mana Mukhtasar Ihya Ulumuddin? Ada pernah mengaji? Kita Mukhtasar Ihya. Nah, tuan-tuan pegang tu ni. Ya, yang tuan-tuan pegang tu Mukhtasar. Kita baca ni Mukhtasar Ihya. Ya, yang diterjemahkan oleh orang yang sangat berjasa besar, wali besar. Siapa nama penterjemah ni? Ya.
Syekh Abdul Samad Al-Palembang ni, orang Palembang. Dia sebaik dia. Dia tolong terjemahkan, dapat kita menikmati isi kandungnya. Berapa macam orang yang terberdaya daripada dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, maka barang siapa berkendak mengetahui akan dia, maka hendaklah ia merojok di dalamnya itu. Habis itu, bahagian keempat, orang yang dermawan. Di antara orang yang terpedaya ialah orang yang mempunyai harta, ya, yang membelanjakan dia akan hartanya itu dalam berbuat kebajikan. Kalau dia tak buat belanja pada kebajikan, itu lagi teruk. Yang dia dah buat kebajikan, alhamdulillah, sana kebajikan dia bagi, sini dia top up, sana dia top up, kan, bagus. Tapi jaga. Tetapi masuk di dalamnya itu riak, ini masalah. Ya, habis duit dia berjuta-juta, ratus-ratus ribu dan dia masuk je habis, pum, habis semua sekali. Sebab apa? Sebab kurang mengenali Tuhan. Orang yang riak ni sebab dia tak kenal Tuhan. Dia kalau kenal siapa dia Ta'ala, hati dia takkan berganjak, melainkan tetap dengan Tuhan. Ya, Tuhan takkan nak banding dengan makhluk. Dia buat ibadat, wa kafa billahi syahidah, cukup bagi Ta'ala dan menyaksikan. Siapa yang menyaksikan, siapa yang melihat, siapa yang mendengar? Dia yang pergi hadap hati kita mengata hegi-hegi ke orang, mujadah, tentang dia tak kenal Tuhan. Orang yang tak makrifat itu rahsia kenapa disuruh kita makrifat. Sebab kalbi insan kalau dia ditajalli total di makrifat, dia tak akan berpaling pada yang lain, tak ada dihadap oleh makhluk, dan berlazatlah ia dengan Tuhan. Ya, tu kan dia punca riak sebab dia tak kenal betul. Dia kena reti membilang dan berpegang, itu paling tinggi. Dia boleh bilang sifat Tuhan, boleh hafal Al-Quran, hadis, itu baguslah. Tapi setakat dia akidah pegangan. Lepas tu dia khayal. Dia khayal dengan makhluk, dia khayal dengan orang, pujian orang, menghadap orang kat dia, yang menyebabkan dia lalai. Akhirnya kalbi dia jadi rosak, tidak boleh bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh bertawajuh ke Tuhan, tak menghadap Tuhan, dia menghadap siapa? Makhluk. Bila hadap makhluk, habis hati dia menghadap yang besar ke makhluk, habis datang penyakit riya, ujub, semua. Ya, sebab dia kata kesimpulannya, pamadamal abdu lam yusyahid, tu selama hamba tu tidak musyahadah awsafar rabi'a al-azimah, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Tu kaedah besar tu. Ya, ingat betul. Selama mana hamba tidak dibukakan kalbi dia menghadap Tuhan, musyahadah ke Tuhan, tak mungkin dia boleh keluar pada sifat-sifat mazmumah. Ya, sebab yang boleh menangkis sifat-sifat mazmumah ni ialah keseronokan dengan Tuhan, keasyikan dengan Allah, kegerunan dengan Tuhan. Tu dua tu. Gerun ditajali akan jalan, dan asyik tu ditajali jamal dia. Dia asyik dengan tu, dia takkan pusing. Confirm dia takkan pusing. Ya, kalau berpusing tu menanda dia belum tepat menghadap. Tu ya keadaan. Bila dia pusing aja kepada makhluk tu belum tepat. Makrifat dia belum tepat lagi tu. Hegi-hegi, walaupun dia ulama besar, walaupun dia orang kaya besar, walaupun dia dermawan besar, Swiss ni mana? Dalam kalbi. Itu rahsia sebenarnya disuruh kita ma'rifah akan Allah. Ya, rahsia dia kat situ. Dia selesai kan. Kalau betul-betul ma'rifat, dia selesai semua. Fiqah dia akan cantik, usudin dia kemas, semua dia akan cantik, apalah dia akan cantik. Sebab yang dibuat tu semua kekasih dia punya arahan. Ya, bila dia dikekasih, dia berkasih dengan Allah, mana mungkin dia nak menyalahi perintah Tuhan, mana mungkin dia nak menghadap pada yang lain, kasih yang mutlak, yang sebenar-benarnya. Situ rahsia dia. Disuruh kita apa? Bersihkan cermin hati kita, sak dia, lap dia, tenya dia, sental dia, supaya dia berkilat, supaya dapat menangkap terang jelas akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah, atau berkendak ia kepada kemegahan, atau berkendak ia kepada masyhur. Ini semua penyakit dalam ni. Dia sebutkan oleh manusia akan dia, ya, murah, dia ni sahak, ya, berkendak kepada kepujian. Habis semua orang dah kenal dia, kan? Dia bagi derma sikit-sikit. Jas tu tak apa nampak. Dia nak ambil gambar. Ya, belum setengah jam satu dunia dah tahu. Makin zaman sekarang semua ujung jari. Tak boleh tahu. Ni derma sana, derma sini, derma sini, habis. Kesian dia. Dan sebab satu orang wali dia pernah
tidak mengambil pemberian seorang pemuda. Jadi anak murid dia tanya, kenapa ya Sayyidi Syekh semua ambil, yang ni tuan saya tak ambil? Sebab aku kesian tengok dia. Dia tengok dengan muka syafah dia, budak ni belum matang rohani dia. Kan dibagi aku duit, aku ambil, duit dia habis, pahala dia pun tak dapat. Kesian ke dia, kata, ya. Jadi tak payah ambil lah dia. Ya, kalau awliya dia tengok tembus dan tengok dalam kesian. Dua-dua dia, itu baru 2020. No. 220. Dunia dia kosong, akhirat pun kosong. Sebab pentingnya membersihkan qalbi kita, hati. Ya, ilmu qalbi, ilmu roh ni ilmu paling besar. Dia menjurus kepada tauhidul khas. Ya, tauhidul khas. Mencari jalan untuk membina kemesraan, kelazatan dengan Tuhan, bukan kelazatan dengan makhluk. Makhluk semua hilang, habis. Dan setengah daripada orang yang terpedaya itu adalah orang yang membuat masjid. Dapat ditampal masjid kan, wah penderma dia siapa tu ni, kesian tengok ya. Membuat masjid dan membuat rumah kepada fukara, tampal nama dia besar-besar, dia pun beri habis. Dan atau membuat khalwat, wakaf kepada fuqaha, ya, dia buat rumah khalwat, rumah suluk, rumah kebajikan, rumah untuk ibadat. Ya, tadi masjid, semua tempat-tempat elok ni dibuat dia elok, semua elok. Tapi bila ada belakang tu, supaya itu yang habis, supaya dikenal, supaya dia besar-besarkan, supaya dia dipandang hebat, habis. Yang tu rosak dia buat tu baik, semua tu amalan saleh yang dituntut. Tapi bila supaya belakang, dia tak pergi ke Tuhan, dia sangkut kat situ, ya, supaya dia megah-megah, ya, supaya dipandang hebat, supaya nama dia naik, dapat gelaran, macam-macam. Ya, ini punca apa? Tidak matang. Berbuat ibadat dia dua lapis dan buat satu hal, berlawan, berperang kita dengan nafsu, dengan syaitan. Nak matang satu lagi tu. Kematangan dia ada duduk dalam kalbi. Bila kalbi dia stand betul, dia menghadap Tuhan, dia buang yang lain, baru dia matang. Kalau dia tak menghadap tepat ke Tuhan, tu belum matang ini. Itu belum matang. Silat-silat jadi tembelang. Silat-silat jadi tembelang. Telur tak boleh menetas. Dan setengah daripadanya orang yang terpedaya, iaitu orang yang membuat masjid. Buat masjid bagus tak? Bagus. Ya, rumah Tuhan, maksudnya rumah untuk ibadat, besar pahala akhirat. Tapi jaga, bukan senang nak dapat tu. Dalam tu lagi besar kita buat, lagi kuat dia kocak dalam. Ya, sana sini kan, wah, apa tu dijadi kau, masjid ni saya buat, masjid saya ambil tu kan. Atau membuat rumah kepada fuqaha, orang faqih yang menuntut ilmu, ya. Banyak kan di luar negara, banyak tu wakaf dekat Azhar, banyak ya, wakaf dia orang buat wakaf. Itu baguslah dibuat, harap-harap semua diterima oleh Ta'ala. Dalil terima banyak tu kekal, insya-Allah. Keikhlasan dia selama lah. Jadi kalau tak ikhlas sekejap ni dan orang bertawar nak pakai. Dan membelanjakan harta tadi, ya. Tu. Dalam itu riya, ni penyakit dia. Atau ujub, atau sum'ah, suka memperdengarkan orang tak tanya pun dia cerita. Atau berkendak ia kepada kemegahan, ya, supaya pandang hebat. Ini semua si buta kan. Ya, orang yang buta mata hati dengan Tuhan tu lah pegangan, tergaba-gaba, tak dapat menghadap tepat ke Tuhan. Dan berkendak ia akan masyhur. Allah, kesian dia nak masyhur. Jadi hamba masyhur. Hamba syuhra kan kira. Tu. Begitu mandi tasawuf pun nampak dan duduk betul, tu belum tahu lagi kan. Dia baru tahu ni. Kan dia gegau kita, jangan kita pun terbalik. Ya, selagi dia tak tamkin betul makrifat dengan Tuhan, memang bergoyang kita dan satu-satu dia goyang kan. Lepas tu terbalik, jadi lebay terbalik rohnya. Dia disebutkan oleh manusia, ya, supaya orang sebut-sebut nama dia, ya. Tu. Dia ini apa? Murah hati, ya, golongan as-saha. Kita tahu dalam hadis golongan as-saha yang dibaling dalam neraka kan. Siap kena tumus muka di ke bawah. Ya. 3 golongan yang besar dalam perkembangan Islam. Pertama siapa? Peneraju ahkamus syariah. Siapa dia? Pemegang tampuk hukum akam, para ulama. Kita kena tanya masalah, nak tanya siapa? Ulama ke tanya ulanya? Nak tanya ulama lah. Kalau ulama tu betul-betul pun kita kata, ya tidak ni, kita pun tak percaya, nak cari yang original ni. Bermakna dia paling besar, dia pegang teraju hukum.
Sebab tu Rasulullah letakkan dia mandat dia umana ur-rusul, pemegang amanah nabi-nabi dan rasul para ulama. Tapi jaga di sana ada golongan yang dihumban ke neraka pada dia. Ya, yang hebat pun ada, yang dihumban ke neraka pun ada. Kemudian lagi apa lagi? Mujahid, hebat, orang yang berjuang masuk syurga tanpa hisap. Tapi ada yang sangkut sebab apa? Dalam. Dan as-sahak, golongan orang yang dermawan. Banyak kan? Penderma-penderma hebat-hebat. Tapi jaga kalau dia tak betul dalam sangkut dia habis. Tiga-tiga ni dibaling dalam neraka dalam satu hadis sahih. Panjang hadis itulah. Nak ceritakan apa? Semua jawab bila Tuhan tanya, ke mana engkau gunakan nikmatku yang umur yang aku beri? Wah, masing-masing jawab hebat-hebat. Yang ni kata kami berjuang mati-matian. Yang ni kami menuntut ilmu luar negara, balik mengajar sampai mati. Yang ni pula beri sumbangan macam-macam. Semua tujuan jawab kazabta, bohong kau tuan. Habis? Tak gerun ke tuan-tuan? Ya. Sebab tu orang yang tak mengaji tasawuf ni orang yang tak sayangkan diri dia. Dia tak sayangkan diri dia. Ya, dia buat ibadat sekat jalan. Ya, dia tanam pokok sekat jalan. Pokok tu mahal, cantik dah, tapi sekat jalan. Apa sekat jalan? Dia dibiarkan, dia tak kawal pokok tu, dia tak bubuh apa? Pagar tak apa. Pokok dah cantik, sebat babi habis. Yang akau-akau terjungkit tadi. Begitulah maknanya. Dah buat amal dah payah-payah dan dapat nak dekat akhir umur, tak jaga pula. Boom, habis kosong tadi. Man lam yataghalghal bihazil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Ya, itu berkata Syekh Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tidak memberi perhatian perkembangan rohani dia dengan Tuhan, maka dibimbangi dia mati dalam keadaan dosa-dosa besar. Ya. Mata musirran, dia mati dan dia mengekali dosa yang besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ya. Yang mengaji tasawuf kita dia bukan kadang terbabak-terbabak tak perasan. Apa lagi langsung tak hati. Dia dah ada pula, dia hebat. Ya. Dia cari pula pengaruh. Wah, nak tunjuk dia handal macam-macam sekarang ni. Allah. Dan jalan yang kedua bahawa adalah ia berbuat akan yang demikian itu kerana riak dan kerana sum'ah. Kerana bahawasanya jikalau diberati akan mereka untuk membelanjakan harta mereka itu di dalam berbuat akan sesuatu yang tidak disurat akan nama mereka, nasaya tidak mahu mereka membelanjakan. Kalau tak catat nama dia, ya, tak isytihar ke apa semua ni, ya, tak nak nanti tu. Kena betul-betul tu buat, kena sign register macam-macam tuan ni. Sebab dia nak nama. Maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya adalah berkendak mereka dalam berbuat akan demikian itu sebab riak dan sum'ah. Habis. Ya. Sayyidina Umar cerita masyhur kan, pernah malam-malam dia datang menjelajah dalam kepimpinan di mana rumah fakir miskin. Dia bawa emas, dia bawa apa? Dia pikul sendiri gandum kan. Bila dibagikan pada miskin, fakir miskin kata kau ni lebih baik daripada Umar. Umar sendiri tak buat kerja macam ni. Badan dia Sayyidina Umar. Kalau kita mana? Saya lah orangnya. Saya lah orangnya, awak tak kenal saya. Ya, habislah jawab dia. Umar tak ada, dia senyap. Dia tak ada apa. Badan dia Sayyidina Umar, dia pemimpin. Tak ada satu pun dia tak sebut. Dia diam. Dia mengesan dan dia menyelesaikan masalah. Dia tak ada sibuk nak cari nama. Allah. Dan setengah daripada orang yang terpedaya itu orang yang membuat masjid dan membuat madrasah. Ya, pondok dia besar, madrasah dia besar. Wah, 20 ekar, 30 ekar besar tuan-tuan ni. Cantik-cantik bangunan. Bagus tak tu? Bagus. Tapi yang ujung ni jaga ni. Yang kita nak jaga ujung, dia pusing. Jangan dia pusing. Pada lorong sampai ujung, alhamdulillah. Takut dia pusing sekat jalan. Sebab ni kita cerita ni orang-orang yang telah terpusing di tengah jalan niat dia. Itu yang bahaya. Dia buat madrasah, dia buat masjid, buat pengajian, ya, atau barang sebagainya. Mana dia khaskan untuk mengaji besar tak? Besar. Man a'ana talibal ilmi walau bisyurbati ma'in. Ya. Jawab dia bentar. Barang siapa yang membantu orang menuntut ilmu walau bisyurbati ma'in, walaupun dengan satu teguk air, haramallahu jasadahu 'alan nar. Tuhan haramkan jasad dia disentuh api neraka. Itu seteguk air. Ni kalau dia buat bangunan besar lagi besar. Tapi jaga lagi besar, lagi besar dia menjerat dengan dia. Syaitan nafsu lagi besar dia pasang. Berapa yang banyak dah terkena. Hebat-hebat dia belanja, rupanya akhir kosong. Kita nak biar semua jadi.
Ya, sikit pun jadi, banyak pun jadi. Jadi kita nak biar jadi. Maknanya pintu amal alhamdulillah terbuka. Dia boleh infak. Satu lagi babul qabul, pintu penerimaan. Maka penerimaan tuan tak terima melainkan yang bersih. Maka nak bersih di ilmu pun kan. Ini ilmu sufi, ilmu tasawuf. Jalan membersihkan dalaman, ya. Dengan harta yang halal, itu pertama, ya. Atau sebagainya dengan harta yang halal, maka menghiasi akan yang demikian itu dengan melukis dan menghiasi akan demikian itu dengan beberapa harta yang dibelanjakan dalam berbuat akan yang demikian itu. Maka ialah terpedaya dalam dua jalan. Pertama, barangkali ada orang yang fakir yang di dalam kampungnya atau lain yang sangat berkendak kepada belanja, maka memberikan orang fakir daripada harta yang dibelanjakan itu dalam menghiasi masjid, ya, menghiasi madrasah, itu terlebih baik daripada demikian. Ya, fakir miskin kat kampung dia berapa orang tu, banyak tu. Kalau dibagi 4-5 ribu tu, anda memang habis, banyak yang memerlukan. Kat masjid dia tak bagi, bagi usia ke masjid. Berjalan je tak, hari ni kuliah ustaz sekian, besok kuliah saya sekian. Tu kau tak pasang pun tak apa. Orang dulu pasang tu tak pasang, wali-wali besar. Yang sekarang pasang tak ada wali nikah banyak. Habis orang semayang tengok, tengah semayang ni, ini ustaz ni, ini ustaz ni. Bagi pasang depan tu apa tak payahlah. Kan tak ada jadual masjid, orang kampung tak tahu saja kan. Kerana benda-benda dia tak perasan tu. Padahal duit tu kerana beribu habis, banyak fakir miskin yang memerlukan. Anda tengok sini. Ya, kita letak tak kena tempat. Terlampau berhias, ya. Kalau Imam Malik, kita mencantik sangat masjid, makruh kan. Ya, makruh. Tempat kita nak tumpu tanah orang leka ke benda tu. Oh, kadang-kadang dihias kau main. Ya, berhias sana, hias ni macam-macam. Ini tak Imam Ghazali sentuh ni. Ya, dia berbelanja padahal ada lagi banyak orang fakir miskin yang memerlukan. Syekh Abdullah Al-Mubarak ni pernah satu ketika dia cancel pergi haji. Haji sunat lah, haji wajib dia dah buat. Dia pergi haji sunat, dia cancel. Sebab apa? Jiran dia tadi memerlukan bantuan. Jadi dia ambil duit tu, dia bagi pada jiran dia yang dalam kesusahan, keperlukan bantuan. Maka orang pergi Mekah, orang tawaf nampak dia dekat sana, orang sa'i nampak dia kat sana, orang melontar sana. Sampai balik orang jumpa, Masya Allah, kita dapat sana. Dia kata, setahun ni saya tak pergi haji. Terperanjat orang. Betul ke Tuan Guru, Tuan Syekh? Dia kata, saya nampak di mana ada Tuan. Betul. Dia siapa tu? Tu malaikat. Atau jadikan malaikat ala suratih. Ya, kena Tuan memuliakan amalan dia tadi. Ya, kalau tak muliakan amalan dia, maka nampaklah malaikat diserupakan wajah dia dalam tiap-tiap tempat mengerjakan haji. Ya, tu terperanjat dia orang sana. Ini pergi haji umrah hampir 20 kali kan. Sampai unta pun jemu tengok muka ni, muka kau je. Tak ada orang lain kau bawa. Muka kau tu, jiran kau keliling tu banyak tu, yang berhutang, yang makan tak cukup, macam-macam kau buat dak. Kau kejap-kejap pergi Mekah, kejap-kejap pergi Mekah. Unta pun malas tengok muka kau ni. Ya, no, kau kat sana. Kau pun kena tipu panggil. Ya, jaga tuan-tuan. Dia panggil apa? Fiqhul aulawiyat. Kepahaman keutamaan. Kena letak wajib dulu. Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar ni, pernah dia kata, aku pernah tertipu. Dia ni tertipu itu. Satu hari aku boleh pergi ke Mekah mengerjakan umrah, ya, atau haji yang sunat, aku jalan kaki. Jauh kan. Jalan kaki tu, beratus-batu, makna mengharugi mana lautan padang pasir, Masya Allah. Aku boleh buat, tapi satu hari aku gagal mendatangkan segelas air yang diminta oleh ibuku. Padahal kan jauh nak kat dapur kan, berapa langkah ya. Tapi aku gagal. Apa hukum tu? Mak minta air bawa, wajib, haram diingkar. Mak kata, mak minta mak segala air dah. Mak nak bangun pelutut tak berapa kuat dah, kata. Nanti mak jap sekejap. Dia pakai mazhab sekejap. Kejap langsung dia buat. Lalu waktu tertidur sebenarnya haram hukum itu. Wajib dia kena bawa. Nampak ringan tapi hukum wajib. Yang tadi nampak berat, jalan you now pergi, rupa sunat. Dia kena letak tuan. Yang wajib kena didahulukan. Itu bentuk pada ilmu, ya.
Tapi orang nampak, wah hebat ini. Itu syekh di sini, aku pun nak tertipu. Ya, dia mengajarkan aku, letak benda yang sunat tu hebat aku buat, sedangkan yang wajib ringan aku tak boleh buat. Itu bahayanya syaitan menipu. Sebab tu ilmu nafi' ialah dia mengetahui makayidu syayatin wa ghururihi. Ilmu yang boleh mengetahui di mana tipu dari syaitan, atau ilmu nafi', ilmu manfaat. Selok berok syaitan nak tipu kita, nafsu nak membodohkan kita, kita nampak azan. Itu penting. Kalau tidak, wah hebat rasa, wah rasa aku dah bagus. Rupa amal semua dah angus. Ya, itu kena jaga betul tuan. Kalau kita ibadat bukan nak suruh orang pandang. Orang tak kenal kita pun lagi baik. Ya, jalan supi ni lagi suka orang tak kenal. Tak ada suka orang kenal. Orang tak kenal lagi baik tuan. Imam Nawawi kenal kan? Dia pun tak kenal. Imam Nawawi muhaddis, ulama hadis besar dalam mazhab Imam Syafi'i, mujtahid, wali besar, karamat banyak, muhaddis, ulama hadis. Guru dia lagi hebat, siapa? Ibnu Salah. Ibnu Salah guru Imam Nawawi. Ya. Dia pernah mengajar sampai orang tak ada. seorang bongkau, tak ada orang kan. Dia punya hebat ilmu, mataraf dia, kewalian besar dia orang tak ada. Dia baca kitab kat kambing. Orang sembelih kambing penuh kitab dalam. Tembus kat belulang tu penuh apa bacaan dia, melekat tuan-tuan ni, dahsyat. Tapi orang tinggal dia tak ada masalah. Orang datang dipandang Tuhan hantar, orang lagi pun dipandang atas latih dah. Dimandang afal Tuhan, habis cerita. Kalau orang tak kenal Tuhan, orang datang, wah ramai nak pergi kan. Dia cium tangan aku sampai haus. Bila orang lari semua dia dah risau. Banyak murid aku dah lari dah. Mana lain pasal ni? Pasal kau menyeksa diri kalau kau gantungkan hati kau dengan makhluk. Nak datang, nak jalan. Tak ada hal itu. Tak ada hal. Datang kita pandang terminal Allah, Tuhan beri peluang kita untuk ibadah. Kalau dia tak datang pun itu adalah amrullah, urusan Allah. Ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kata jadikan semua itu batil, tak, semua ada hikmat daripada Allah Subhanahu taala. Ya. Itulah pentingnya apa dia? Ma'rifat. Itu pentingnya ma'rifat. Orang yang kenal ma'rifat betul dengan Tuhan, ke mana letak pun tak ada hal. Dia dengan Tuhan. Kun ma'allah. Ya, barulah tarallaha ma'at. Kalau dibukakan melihat akan ma'at ay muraqabah ma'iyah dalam keadaan kita. Habis tu. Dan jalan yang kedua, bahawasanya orang yang memperhiasi akan masjid atau madrasah, membimbangkan hati orang yang semayang. Ini takkan berjalan tulisan kat luar tu kan, ai kuliah, ai Sabtu Al-Fadil Ustaz ni, ai Ahad Al-Fadil. Orang nak semayang jalan. Orang suruh pandang bawah, dia pandang tu. Habis tuan-tuan, nak khusyuk bukan senang. Macam-macam tuan. Ni teknologi macam-macam. Ini semuanya. Semua kawan macam belalai jin rupa. Ya, dulu lama besar pakai sangkut main kat sini je. Dah. Ini dengan sini lah. Ada pula bergantung. Kata apa kerja ni macam Dayak rupa. Dan tak ada main lain aku pakai juga macam sungut jin rupa. Kalau wahnau, siapa yang buat ni? Ya. Siapa yang tokoh-tokoh besar? Orang Islam pun kafir banyak kan. Dia mengajar dia nak berniaga, dia ubah suara, ikut kepala dia. Kita pergi ikut dia, dan salah ke tak salah, tapi itulah kerja kan. Yang benda itu bukan itu bukan matlamat asas kita kan. Jadi membimbangkan orang yang semayang dalamnya, maka adalah yang demikian itu daripada pekerjaan yang kejahatan yang ditegak oleh syarak. Ya, sebab kita mengganggu kan. Dan gangguan banyak. Bising pun jadi ganggu. Segi pandangan menjadi ganggu. Orang pergi suar dia, orang asyik mata, ukiran lawa tu, ini kain jati tu. Ini siapa impak ni 4 rakaat habis tu kan. Ya, ni taukin. Bagus betul orang infak ni. Semayang dia mengayau orang lain. Ya. Dan demikian itu terperdaya. Dan adalah dalil yang menunjukkan demikian itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dengan katanya, lamma aradallahu sallallahu alaihi wasallam ayyabni al-masjid al-Madinah atahu Jibril alaihi salam faqal ibni sab'ata azr tulan bis sama'i wala tuzakhrifhu wala tunakishhu. Jadi
Tatkala baginda Rasulullah SAW berkehendak membina masjid, dia nak buat masjid di negeri Madinah, maka datang Sayyidina Jibril alaihi salam, ya, akan baginda salam. Maka dia berkata bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat olehmu akan masjid, tingginya ke langit kira-kira 7 hasta. Ni berapa hasta? Berapa hasta ni? Tuan-tuan kira tu. Maknanya simple, tak 7 hasta pendek je. Lebih kurang. Ya. Itu masjid. Jadi maknanya maksud dia lebih kurang lagi. Buat olehmu akan masjid, tingginya ke langit kira-kira 7 hasta, dan jangan perhias. Ya, jangan perhias akan dia. Wala tuzakhrifhu, jangan kau hias akan dia, dan jangan engkau lukis akan dia. Ni kadang-kadang dia lukis macam-macam. Dia nak simbolik terbaik, kadang-kadang jadi haram pun ada. Sekarang dekat mimbar, dia lukis lambang lebah. Lebah ni satu serangga yang disebut dalam Quran dan di suratul Nahl. Suratul Nahl, suratul Nahli. Ya, kalau diringkas dipanggil Nahl. Suratul Nahl ialah surah lebah. Pengajaran lebah ni banyak. Hidup dia baik, bermasyarakat baik, ya. Dia mendatangkan manfaat pada orang banyak. Bagus tu lebah. Dia nak ikut lebah tu, dia pergi ukir lebah tu. Kat mimbar ukir gambar lebah yang banyak. Ada masjid dia tengok. Apa hukum tentang mukis? Inna syaddan nasi khasran, inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwir. Orang yang paling hebat azab di neraka besok akhirat ialah al-musawwir, orang yang melukis akan gambar yang bernyawa. Maka banyak perbahasan ulama. Ya, ulama kata betul-betul gambar tongkol betul, dia takrim, dia muliakan. Kalau tak mulia macam mainan kanak-kanak tu kan, tupai ke apa, kita baling penyu, kita tak apa. Ya, ini yang dimuliakan, macam medal kan, gambar orang penuh tu. Wah, letak empat tinggi pula, dah macam Datuk Ekong pun. Ya, orang yang buat tu akan diazab. Inna asyaddan nas, 3 taukid. Inna, sesungguhnya, asyaddan nas, terlebih dahsyat azab daripada dia al-musawwir. Ada pun gambar yang snap tu ada khilaf ulama. Ya, sebab dia tidak ada di lakaran, dia tidak ada lakaran di bayangan dia. Ya, yang mengatakan boleh sebab Rasulullah pernah pakai serban, Rasulullah tengok cermin. Macam itu kalau wayang tak boleh, tengok cermin tak boleh tu. Tengok cermin nampak dia, tapi ada guru yang warak-warak dah ambil. Ya, banyak di Mekah. Di antara dia Syekh Syekh Syafi'i, ulama besar Mekah dan orang Kedah. Dia sampai orang nak ambil gambar dia tak dapat. Tangkap gambar kosong. Ada. Itu masing-masing punya karamat. Ya. Tapi yang muktamad, yang sepakat, yang bertongkol. Oh, gambar lang, gambar apa kan, itu habis buat ni. Jadi sekarang kau pergi lukis dalam masjid pula ada patung. Gambar lebah, nampak macam satu isyarat, memberi simbolik atau isyarat. Baguslah, sudut tu bagus, tapi dia bertentang hadis boleh lah kan. Banyak kerja lain nak buat sebab kesemak betul, ya. Bagi Imam Ghazali terpedaya. Banyak ulama ada ruang terpedaya, orang ibadat ada ruang terpedaya, orang semua ada tu. Bermakna tiap-tiap kita diuji oleh Allah Ta'ala pada hakikatnya. Dengan dia mengekor kita apa? Nafsu, syaitan, dunia dia ekor kita ni. Sebelum kita hembus nafas terakhir, sentiasa tu. Hakikatnya pandang itu daripada Allah. Ujian, Tuhan nak uji kita. Lagi kuat kita kepada sana, lagi Tuhan uji macam-macam. Ini dia antara dia. Dan lagi berapa banyak orang yang mempunyai harta yang terpedaya, ia disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kalau engkau berkehendak akan merojoklah, ya, dalam perbahasan syahadan hasil daripada perkataan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, segala ulama ahli sufi, mana golongan arifin billah dan yang lain daripada mereka itu, bahawasanya barang siapa menuntut ilmu atau berbuat ibadat yang zahir, ya, seperti sembahyang, puasa, memberi sedekah dan barang sebagainya lah, padahal ia tidak menyucikan hatinya. Ini dia. Ya, dia tak sucikan dalam tu. Dia buat tu untuk apa? Kerana apa? Ya, tu. Daripada segala maksiat yang batin. Apa dia maksiat yang batin? Riak. Ya, tak nampak riak kan? Sifat duduk dalam. Ujub. Ya, ujub mana syok sendiri.
Riak ni menunjuk-nunjuk supaya orang pandang dia. Sebab apa dia tak kenal Tuhan? Kalau dia kenal Tuhan, apa jadah orang pun berlazat dengan Tuhan lagi sedap. Kan? Man lam yakna bi ilmillah la makhalata ayya dakhala alaihi riya. Barang siapa beramal dia tak cukup Tuhan dah tahu. Kita buat ibadat Tuhan tahu dah, lebih daripada tahu lagi. Sebelum kita ada Tuhan dah tahu dah. Tak cukup, dia nak orang tahu. Habis. La mahalata ayya dakhala alaihi, confirm dia kena penyakit riya ni. Dan penyakit riak ni penyakit yang sangat dibimbangi oleh pimpinan agung kita Rasulullah SAW. Hadis sahih, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang dan takut kena pada umatku, syirik yang kecil, ilari riak. Dia orang yang kena riak ni mana orang yang tidak ada kematangan dalam ibadat. Dia tidak berjaga-jaga, sehingga penat buat ibadat kosong di akhirat tu, Dan ujub ni apa? Hairan diri. Aku ni hebat. Orang mengesok sendiri. Aku ni boleh tahan waraknya, aku ni boleh tahan mengaji. Tapi tak banding orang ni. Dia pandang hebat dia alim, tapi tak banding orang. Kalau dia banding orang, aku ni alim, nak banding orang, aku lagi handal banding orang tu, itu takabur lagi parah. Ujub, kau takabur lagi atas. Orang takabur besok tak jadikan dia di akhirat apa? Asghar minan naml. Ya tahu ahlul mahsyar, dia lebih kecil daripada semut dan penghuni mahsyar akan lacak dia semua. Kau nak ambil sangat sifat Tuhan ni, tak boleh ambil satu, kena laknat Tuhan satu. Al-kibirat nidai wal azam ti'izari faman naza'ani alqahu fin nar fala ubali. Membesarkan diri itu sifat aku, Tuhan kata. Siapa nak ambil, aku humban di dalam neraka besok, dan aku tidak hirau lagi. Itu murkanya Allah Ta'ala. Itu sifat takabur. Di dunia dia tak akan dapat hidayah. Orang yang takabur di mana hidayah nak masuk? Hujan tidak akan tertakung di bumi yang tinggi, dia akan bertakung bumi yang rendah. Kita meninggikan je diri dia, takkan dapat benda Tuhan tak bagi. Kita tawaduk berdasarkan hadis Nabi, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk, maka Tuhan angkat martabat dia. Siapa yang takabur, wada'ahu Allah, Tuhan hinakan dia. Persoalan semua sifat itu kita gulungkan tadi dalam Iqazul Iman punya kalam. Apa dia kata tuan? Memandang akan dia, la yukhruju minal wasf illa biwasfin. Kau tidak boleh mengeluarkan sifat-sifat mazmumah melainkan kau memandang akan wasaf Allah Ta'ala. Kau tak akan dapat memakai sifat tawaduk kalau hati kamu tak murakabah tajalli akan kebesaran Tuhan. Kamu akan terpedaya dengan ilmu kamu kalau kamu tak perasan ilmu Tuhan. Kamu terpedaya dengan iradat kamu, pengurusan kamu, kalau kamu tak memandang akan iradatullah. Terpandang di iradatullah tak jadi sebab iradat makhluk semua hilang. Terpandang di ilmu Tuhan, ilmu makhluk semua hilang. Terpandang sifat Tuhan, semua sifat makhluk akan hilang. Dan bila terjadi kewujudan sebenar, maka yang lain akan hilang. Maka kenallah diri dia. Apa dia? Ada ia, tiada engkau. Habis, tamam. Ada ia, tiada engkau. Ini ada ni, bukan ada yang ni. Yang kita nak ada yang hakiki. Apa dia hakiki? Wujudnya tidak didahului ketiadaan, dan wujudnya tidak akan bertembung ketiadaan. Wujud dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Wujud yang lain semua bersandar. Bila bersandar ibarat bayang. Bayang kita tengok bayang ada, tapi kita kira tak bayang? Tak kira. Kalau kira bayang kata orang gila. Kau datang berapa? 4. Seorang ni, tuan, 3 bayang ni. Kau ni mana ilmu kau? Apa pembawa kau ni? Kita bahkan tanya, kau ni apa kau pembawa kau ni? Habis bayang-bayang kau kira. Kan? Ada nampak tak? Nampak tapi tak kira. Sebab apa tak kira? Wujud bayang tu ibarat orang tak kira. Sebab apa? Sebab wujud dia adalah muqayyad. Wujud bayang tu diikat dengan Tuhan. Wujud sebenar, wujud yang mengikat, bukan wujud yang diikat. Faham ya? Maka kita dengan Tuhan, siapa yang ikat, siapa terikat? Dia yang mengikat, kita yang terikat. Sebab tu bila pandang wujud dia, wujud lain habis. Ada ia, tiada engkau. Kalau kau kenal, kita buka begitu baru dia kata orang tu kenal Tuhan. La mawjud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan Allah. Wujud yang ni, ini majaz, bayangan ni tak ada. Lepas tu kalau kita tengok orang jauh-jauh bayang, kita tengok bayang siapa, bila dekat tu, oh bakau. Bila bakau je, bayang dia pandang tak? Nampak Tuhan? Nampak Tuhan mana dia pandang bayang tu?
Selagi dia tak nampak Tuhan, lagi tu dia nampak bayang. Selagi hati tak syuhud dengan Tuhan, selagi tu nampak makhluk. Orang tu hebat, orang ni handal, orang kepala dia. Sebab tak terbuka dengan Tuhan. Bila Tuhan tajalli, pum, dia habis. Confirm sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bisyuhudil malikil haq. Orang duduk makam hakikat, lenyap makhluk habis. Yang nampak hanya dia je. Nampak dengan mana kita bahas? Semua qalbi, bukan mata luar. Ya, perbahasan ni bukan mata luar, mungkin mata dalam. Ya, syuhud dengan Ta'ala. Ya, maknanya jasad dia dengan makhluk rohani dengan Tuhan. Ni pakaian nabi-nabi dan rasul-rasul, para sahabat dan para arifin billah. Minta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik hati kita kena. Lagi tak tarik, lagi itulah kita mengacau-ngacau mungkin kan ni. Tak dapat tepat beribadat kita dengan Allah Ta'ala. Allah. Mana tadi? Dan siapa yang menuntut ilmu dan berbuat ibadah, dan yang saya seperti sembahyang, puasa dan bersedekah dan barang yang padahal tiada ia menyucikan hatinya daripada segala maksiat yang batin, riya, ujub, takabur, kikir, semua boleh bertapik-tapik dan barang sebagainya seperti yang telah terdahulu daripada segala maksiat yang batin yang tersebut dalam kitab ini, maka jawab dia, sesungguhnya adalah mereka itu terperdaya. Ya. Yang terjelas yang memperdaya kita apa? Kehidupan dunia kan. Bila dia fokus hidup dia untuk kehidupan dunia, dia confirm terbalik. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan mata benda yang gurur, banyak menipu daya. Ya, jelas depan kita. Orang boleh menipu dengan sebab dunia. Orang boleh membunuh sebab dunia. Last paling besar dia murtad, dia keluar agama sebab dunia. Itu tipu daya paling besar. Sampai akidah dia boleh tanggal dengan sebab dunia. Disebut dalam hadis sahih, Nabi kata yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agama dia kena nakkan harga dunia. Situ benda pentingnya kita apa? Ma'rifatullah. Dia pusing kat situ balik. Dia makrifat dengan Tuhan, dia selamat benda ni. Bila hati selah asyik dengan Tuhan, mengenali Tuhan, dia takkan pusing tempat lain. Yang pusing ke makhluk semua tu tak kenal Tuhan. Dengan Tuhan tu terhegi-hegi tu nak menghadap makhluk, cari pandangan makhluk. Oh, babah jauh tadi. Dan tiada lepas seorang mengerjakan segala ibadat daripada terpedaya itu, melainkan orang yang menjalani akan tariqah, tarikat ulama ahli sufi. Mana jalan-jalan yang telah dijalani oleh ahli sufi apa? Al-arif billah, orang yang betul-betul mengenali Tuhan di kalangan awliya yang sanad disampai kepada Rasulullah SAW. Ya, tarikat sufi itu ada sanad, dia macam hadis sebentar ni. Dan bersungguh-sungguh ia mengamalkan akan dia, iaitulah bahawa mengetahui akan ilmu yang memberi manfaat yang tersebut di dalam kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah taala, dan tersebut dahulu dan barangnya sebagian daripada segala kitab ulama ahli tasawuf, dan bersungguh-sungguh mengamalkan dia kerana mazhab ahli sufi itu telah terhimpun dalamnya segala ilmu syariat yang zahir dan syariat yang batin. Tidak dinamakan ahli tasawuf, tidak dinamakan ahli sufi, melainkan mantap akidahnya. Tauhid dikemas, fiqh dia mantap, dan dia mendalami dalam urusan perjalanan rohani dia, tasawuf di dalam ini. Fiqh dia mantap, usuluddin dia kemas. Ya, jangan tasawuf usuluddin berselerak. Lama kalam tasawuf orang dimakan diri balik. Dia tak faham tadi. Ulama selalu sufi selalu ibarat-ibarat dia yang kita kena faham. Ya, Ketika hatinya menghadap, ketika dia menghadap Allah, menghadapnya dah. Kata wajib seluruhnya kan menghadap. Oh, depan jenis Tuhan duduk depan dah. Habis syirik tu. Ya, bukan menghadap jenis kan. Itu ngaji usuluddin dia kena tahu. Ya, kunci usuluddin apa? Pum, paling besar ni. Laisa kamislihi. Tuhan tak ada wajah serupa, zatnya, sifatnya, afal dia tidak sejalan ada serupa dengan makhluk. Sebab dia zat yang wajib kita adalah mungkin. Dia wajib al-wujud, kita mungkin al-wujud, dan seterusnya lah. Jadi tak dinamakan ahli tasawuf, melainkan dia paling kuat 3 ilmu dia kena matang, 3 ilmu dia kena mantap. Ya, yang tak mantap yang jadi masalah. Ya, dalam mengaku Tuhan pun dia macam-macam pelik-pelik. Sebab tak mengaji. Jadi dasar dia pula dia kata tasawuf dah, lama tasawuf pula jadi rosak. Ya, muka-muka yang ni kan. Ada pula dia buat tarekat zikir dia syekh, tak payah belajar. Itu lagi besar syaitan.
Zikir je, tak payah belajar. Pada otak ni ulama-ulama sufi besar-besar, wali-wali besar, imam mazhab, semua karang kitab besar-besar kan. Ya, melaut ilmu dia waktu pergi buka. Apa pula dia mengajar, apa pula ditulis kitab begitu banyak supaya kita mengambil faham, mengambil ilmu. Ini saja dia beramal tak nak mengajar. Tu macam-macam tuan-tuan ni. Yang ni yang muka yang merosakkan nama tarekat dia buat ni. Beramal, tak payah belajar je. Tarik je zikir dia. Oh, putus tasbih tarik. Dia baik tak ditelan tasbih. Orang suruh beramal, tapi beramal dengan ilmu sekali. Ya, jalan baru dia cantik. Dia ada dua sayap tuan ni. Sayap pertama apa? Ilmu. Sayap yang kedua apa? Amal wa riyadah. Baru dia boleh terbang. Burung boleh dua terak, boleh muruj, boleh terbang. Terbang mana ke alam ma'rifah. Itu maksud isyarat ilah ya. Ada pun murad dengan syariat yang zahir. Murad apa yang dikendaki? Dengan syariat zahir ialah ilmu usuluddin. Itu kena kemas. Ya, kita kongkong usuluddin tuan-tuan kena cari satu kitab. Nipis-nipis kita apa? Risalah tauhid ke, Faridatul Faraid ke, Hidayatul Mutafakirin ke, tak kira lah ya. Atau fiqh kita cari satu. Ya. Untuk semayang musalli. Kalau kita nak rangkum senang, kajian sikit kita ni cukup ni. Kita sedikit cukup ni. Awal usuluddin, di tengah dia fiqh, di ujung tasawuf. Cukup yang mengasal cantum habis. Ni dia. Juga kita nak kecil sikit, kita ngaji kita apa kalau usuluddin dengan fiqh. Matan Abadrin, itu dah cukup. Matan Abadrin awal di usuluddin, dia bawa hurai umul barahin bawa. Kemudian masuk ilmu fiqh. Kemudian pergi tambah. Kalau nak mudah lagi, ya itulah mungkin bahasa Matan Abadrin dia payah sikit. Kitab Idaman Penuntut itu sama naik. Dia sama naik dengan Matan Abadrin. Dia ambil Fathul Qarib. Ya, usul dia tasawuf mengaji lah genda-genda tu, ambillah Minhajul Abidin, ya penawar hati semua. Biar kita masak satu. Ya, pantang sangat jangan kita menekankan nak menjalan hakikat tanpa ilmu, lama bahaya. Itu bahaya besar. Ya, perosak besar. Dia akan merosakkan perjalanan sufi dan akan fitnah besar akan timbul. Dia tak faham. Ada masa dia bercakap huram macam-macam. Masuk alam ni, oh macam-macam ni. Baru dia masuk alam jin. Lepas tu dia kata, wah ni keramat besar. Bukan keramat, Ahmad pun tak ada. Ya, habislah tu dia. Dan orang yang menjalani akan jalan tasawuf ni dia kena mantap ya. Itulah usuluddin, dia kena kemas dan ilmu fiqh dan murad dengan syariat yang batin ilmu tasawuf, inilah ilmu tarikat dan ilmu hakikat. Dan orang yang menjalani akan jalan ilmu tasawuf yang telah terhimpun dalamnya ilmu syariat yang zahir dan ilmu syariat yang batin, dinamakan dia orang sufi yang muhakkik. Tengok tu, ni kalam ya, terang tu. Orang yang menjalani tasawuf, dia kemas dengan usuluddinnya, kemas dengan fiqahnya, dan kemas dengan ilmu tasawuf dia mendalam. Itu baru dipanggil orang sufi yang muhakkik, yang betul-betul tahqiq. Kalau tidak, tak jadi sufi. Dia tiru-tiru banyak, bahaya tu. Dipanggil mutasawwifah ya. Dan dia kena, ini kata Imam Malik satu lagi. Apa kata Imam Malik? Wa man jama'a bainahuma, ai bainal ilmi fiqh wal ilmi tasawuf faqad tahaqqaq. Ya, siapa yang menghimpunkan dua ilmu, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, ya, maka faqad tahaqqaq, maka mantaplah ia. Ya, jadi ilmu fiqh termasuk istilah apa? Fiqh ada dua satu. Ya. Satu lagi fiqhul akbar. Apa fiqhul akbar? Ilmu usuluddin dipanggil juga dengan ilmu dia ilmu fiqhul akbar. Ya, untuk mengenali akan makna perbahasan akidah. Ada tiga ilmu tu cantik dah tu. Kemudian kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma ay bainal ilmi fiqh wa ilmu tasawuf faqad tahaqqaq wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi Allahumma ighfir lana ya ma sabaqana fa inna khayra kulli amrin. Alhamdulillah. Subhanallah.